Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Muda Kedah Tengku Sarafuddin Badlishah Sultan Salihuddin menzahirkan rasa simpati di atas tragedi yang menimpa umat Islam di Palestin ketika ini. Baginda menyuruh umat Islam supaya terus berdoa agar keselamatan umat Islam di Palestin sentiasa dilindungi. Pada masa sama, baginda bertitah semua pihak perlu bersyukur kerana Malaysia dianugerahkan rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum, agama dan hidup bersatu padu. Justru Tengku Sarafuddin Badlishah mengingatkan semua pihak supaya sentiasa menjaga keharmonian rakyat negara ini. Titah baginda, keamanan dan kedamaian menjadikan negara sentiasa berkembang maju. Krisis rejim Israel terhadap Palestin berterusan disifatkan sebagai sangat kejam. Dan menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, ia menyaksikan sejarah episod getir dan gelap yang diteruskan dan dibiarkan oleh kuasa-kuasa besar. Pengabaian oleh pelopor demokrasi, kebebasan, liberalisme barat serta Amerika Syarikat sangat membingungkan. Tambah beliau, Malaysia berusaha membantu meredakan tekanan penduduk Palestin, khususnya di Gaza. Beliau berucap pada Majlis Perhimpunan Bulanan Perdana Menteri bersama warga Jabatan Perdana Menteri JPM di Putrajaya. Belanjawan 2024 adalah hasil usaha pasukan dan bukan Menteri Keuangan sahaja, dan kini kerajaan sedang meneliti langkah-langkah yang boleh diperbaiki. Perdana Menteri menegaskan menerusi Belanjawan 2024, aspek pendidikan, kesihatan dan prasarana asas rakyat terus diberi tumpuan. Pembudayaan penjimatan elektrik di pejabat-pejabat kerajaan turut disarankan. Sementara bayaran insentif awal kajian sistem saraan perkhidmatan awam sebanyak RM2,000 adalah pengiktirafan kepada khidmat penjawat awam. Kerajaan akan memperkenalkan kursus baharu berkaitan kenderaan elektrik EV dan tenaga solar di bawah pendidikan TVET dengan peruntukan RM6.8 bilion. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata ia akan diperkenal di Melaka selari dasar kerajaan negeri itu yang memberi fokus kepada teknologi tenaga boleh baharu. Beliau yang juga pengerusi jawatankuasa Majlis TVET Negara berkata ia secara tidak langsung dapat memperkasa TVET yang kini mempunyai 1,334 institusi di seluruh negara membabitkan 12 kementerian. Tambah beliau, kerajaan turut memberi fokus untuk menambah kursus-kursus baharu lain. Peruntukan juga akan digunakan untuk memperbesar institusi TVET di seluruh negara. Seorang lelaki tempatan dan seorang wanita warga Filipina ditahan disyaki terlibat sindiket pemerdagangan manusia di Labuan. Ketua Polis Daerah Superintendent Muhammad Hamizi Halim berkata, kedua-dua suspek diberkas di sebuah pusat hiburan. Pihaknya menerima maklumat dari Kedutaan Filipina di Kuala Lumpur berkenaan dua wanita warga Filipina yang minta diselamatkan selepas melarikan diri. Jabatan Siasatan Jenayah IPD Labuan membuat serbuan dan berjaya menyelamatkan 5 lagi wanita Filipina berusia antara 25 hingga 33 tahun yang dipaksa bekerja sebagai pelayan di pusat hiburan itu. Kedua-dua suspek kini ditahan untuk siasatan di bawah Seksyen 26A Akta Anti Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran Atisum 2007 dan Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Orang ramai digesa berkongsi sebarang maklumat mengenai kejadian jenayah berkaitan. 5 buah kampung di Gurun Kedah dilanda banjir kilat berikutan hujan lebat selama lebih 2 jam malam tadi. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Kedah merekodkan paras air banjir setinggi 0.8 meter. Kampung terlibat ialah Kampung Sungai Kunyit, Kampung Sungai Badak, Kampung Jelatang, Kampung Belakang Mahkamah dan Kampung Troy Bukit. Pengarah JBPM Kedah Awan Hizil Awang Bujang menerusi kenyataan berkata 10 anggota Bomba termasuk anggota sukarela
tentera dari Balai Bomba dan Penyelamat Go Cempedak ditugaskan memantau keadaan selepas menerima laporan kira 9.45 malam tadi. Bagaimanapun tiada penduduk dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Banjir surut sepenuhnya awal pagi tadi. Dengan itu sekian berita. Assalamualaikum dan salam hormat.